Selamat sejahtera, saya nak terangkan tentang alam sekitar. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah menunjuk kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organism. Fenomena fizikal itu termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Definisi ini adalah definisi yang diterima dalam pengkajian sains alam sekitar yang hanya terbatas kepada fenomena fizikal sesuai dengan pandangan semester moden yang berteraskan kepada metoda empirical. Selain daripada itu, kita sering kali dikejutkan dengan kejadian bencana alam yang melanda hampir kebanyakan negara serta telah merenggut ribuan nyawa yang tidak berdosa. Ramai mempersoalkan, apakah punca kejadian bencana alam yang berlaku dan secara saintifik telah membuktikan bahawa ia adalah kesan pemodenan yang dilakukan oleh manusia. Kerakusan membina pembangunan tanpa mengkaji kesan jangka panjang terhadap alam sekitar seharusnya menjadi polemik masyarakat dunia hari ini. Alam sekitar merupakan khazanah yang tercipta ratusan malah ribuan tahun namun dimusnahkan oleh manusia hanya dalam beberapa tahun. Maka, setiap di antara kita perlu bermunasabah dan mula mencari jalan dalam memelihara serta memelihara alam sekitar demi menjamin kepentingan alam sekitar. Apakah kepentingan kita menjaga ataupun memelihara alam sekitar? Antaranya, habitat flora fauna terpelihara, ekosistem menjadi stabil, kesihatan manusia terjamin, menarik kedatangan pelancong dan demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Definisi pencemaran udara adalah salah satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim, zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contohnya, pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan logam toksik seperti plumben dan tembaga sisa radioaktif. Punca pencemaran udara yang pertama ialah pembebasan asap kilang yang mengandungi gas-gas beracun seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida yang dikeluarkan juga berwarna hitam dan berjelaga yang boleh mencemarkan udara persekitarannya. Punca pencemaran udara yang kedua adalah pembebasan asap kenderaan bermotor. Contohnya seperti bas, lori dengan taksi. Menggunakan minyak diesel kerana harganya yang lebih murah. Namun penggunaan minyak diesel ini menyebabkan asap yang terhasil dan dibebaskan oleh berwarna hitam dan mencemarkan udara di samping baunya yang menyakitkan hidung. Punca pencemaran udara yang terakhir adalah pembakaran bahan api fosil di stesen jana kuasa elektrik terma. Kerana apabila bahan api fosil yang terdiri daripada petroleum, gas asli dan arang batu dibakar, asap hitam akan dilepaskan di stesen jana kuasa berkenaan. Contohnya, pencemaran udara di Paka dan Bintulu adalah kerana pembakaran gas asli di stesen jana kuasa terma di Paka dan Bintulu. Langkah-langkah mengatasi pencemaran udara adalah pertamanya,
meninggikan serombong asap sehingga 30 meter dan meletak penapis asap. Dengan ini, asap yang dibebaskan telah dirawat. Pihak pengilang yang ingkar boleh diambil tindakan undang-undang seperti denda atau penjara. Langkah mengatasi pencemaran udara yang kedua adalah mengalahkan penggunaan petrol tanpa plumban dan memasang alat catalytic converter pada enjin kenderaan untuk mengurangkan pengeluaran asap. Contohnya, di Kuala Lumpur, penggunaan kereta api elektrik seperti LRT, MRT, komuter, ERL dan monorail berjaya mengurangkan pencemaran udara. Ini kerana kereta api elektrik ini merupakan sistem pengangkutan yang bersifat mesra alam sebab tidak mengeluarkan asap hitam. Langkah mengatasi pencemaran udara yang terakhir adalah penggunaan tenaga alternatif yang mesra alam seperti kuasa hidroelektrik, biomas dan tenaga suria. Kerana negara kita telah menuju ke arah ini apabila beberapa pusat tenaga suria telah dibina di contohnya Teluk Ewa, Langkawi dan Ulu Tembilang, Pahang. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti gas, pepejal dan cecair. Punca pencemaran air daripadanya satu, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Sikap individu yang mengambil jalan mudah tanpa memikirkan kesannya kepada alam sekitar menyebabkan situasi ini berlaku. Pembuangan sampah sarap mengakibatkan kualiti air sungai merosot dan tidak lagi selamat untuk kegunaan domestik. Selain itu, pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat. Ia boleh menyebabkan pencemaran air. Kesannya daripada sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat menyebabkan kualiti dan tahap kebersihan air terjejas dan mengundang kepada pelbagai penyakit sekiranya digunakan oleh individu dalam kehidupan harian. Langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama, mengadakan kempen dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan pelajar kerana mereka adalah generasi muda kita. Contoh kempen yang boleh mengadakan adalah sayangi sumber utama kita iaitu macam air. Selain itu, memasangkan perangkap sampah di dalam longkang bagi mengelakkan sampah tersebut mengalir masuk ke dalam sungai. Yang terakhir, melaksanakan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas iaitu kilang-kilang, terutamanya kilang haram berhampiran tembing sungai diroboh kerana berpotensi mencemarkan anak-anak sungai. Pencemaran tanah dapat ditakrifkan sebagai perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk cecair atau pepejal yang terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizikal. Keseriusan pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Semakin serius pencemaran yang berlaku. Antara pencemaran tanah adalah seperti pembuangan sampah yang tidak terkawal, pembuangan sampah secara sesuka hati dan tidak memenuhi syarat, iaitu illegal dumping merupakan antara punca yang mengakibatkan masalah pencemaran tanah. Apabila masyarakat membuang sampah ke atas tanah tersebut akan menjadi habitat bagi pelbagai mikroorganisma yang terdiri daripada bakteria dan virus yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Punca lain adalah pembuangan sisa toksik dan nuklear, kegiatan perlombongan, pembalakan dan lain-lain. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan kesan-kesan buruk juga seperti penyebaran kuman dan penyakit, kualiti tanah merudum dan hakisan tanah. Hakisan tanah merupakan suatu kejadian yang sering berlaku di seluruh negara. Bagi mengurangkan berlakunya pencemaran alam sekitar seperti tanah, langkah-langkah seperti berikut perlu diambil.
adalah pendidikan alam sekitar. Iaitu pendidikan alam sekitar ni merupakan salah satu kaedah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini. Ia dapat membentuk sikap positif dalam diri dan dalam masyarakat. Selain itu, kempen kesedaran juga salah satu inisiatif yang dapat diambil bagi mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar ini. Media massa juga memainkan peranan yang penting dalam menangani isu pencemaran tanah ini. Ini adalah pencemaran laut. Pencemaran laut berlaku apabila kesan berbahaya atau mungkin berbahaya terjadi akibat kemasukan bahan kimia, zarar sia-sia, industri pertanian dan perumahan, bunyi atau ketersebaran organisme inovatif ke dalam laut. Yang puncanya berlaku disebabkan oleh bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan buangan yang dibuang senewananya ke dalam sungai. Punca yang keduanya adalah pembangunan industri. Perkilangan berampinan kawasan laut juga turut menjadi punca pencemaran laut. Yang punca ketiga adalah kegiatan penorikan sumber petroleum dan juga cari gas asli juga membawa kepada pencemaran air laut. Contohnya kebocoran paip gas yang membawa laut dan tumpahannya minyak jentera semakin memburukkan keadaan. Langkah untuk mengatasi masalah ini yang pertama, jangan buang sampah ke dalam sungai, tasik atau laut. Seperti mengumpul sampah dan memasukkan ke dalam tong sampah berampinan dan menjalankan aktiviti kita semula. Langkah yang keduanya adalah melakukan proses rawatan logik kekubangan air, zarar pekerjaan dan bahan bukan organik dikeluarkan dengan menggunakan penapis. Yang ketiganya adalah memeliharakan air dengan mematikan pil air. Contohnya mengelakkan masalah pembazaran air dan mengurangkan kuantiti yang tercemar diperlukan dirawat dengan selewa-lewanya. Itu je, thank you. Hai, nama saya Luanya Kobaran. So hari ini saya akan presentkan tentang pencemaran bunyi. Definisi dia adalah pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengangkui aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Punca dia adalah disebabkan oleh pembangunan industri, iaitu dikeluarkan daripada kilang-kilang seperti jentera, mesin kilang seperti pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu masyarakat setempat dan berhampiran kilang tersebut. Dan ia juga adalah bunyi yang dikeluarkan daripada ceburuk-ceburuk bisi di dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi. Ini merosakkan suasana masyarakat di kawasan tersebut. Dan akhir sekali adalah langkah dia adalah untuk menggunakan teknologi. Melalui penggunaan teknologi, iaitu terdapat strategi mengurangkan pencemaran bunyi antara ialah menggunakan halangan bunyi dan menghadapkan berat kenderaan menggunakan kawalan trafik, tidak mengalami tekanan brek dan pencatatan kenderaan. Kedua adalah melalui pendidikan pemberi kecederaan seperti pembentukan sikap positif terhadap dalam sikap, terutamanya daripada peringkat rendah lagi, iaitu dalam keses negatif terhadap alam sekitar dan manusia. Dan akhir sekali adalah kerajaan patutlah memainkan peranan seperti mengetak undang-undang untuk mengelakkan alam sekitar, iaitu mendapatkan nasihat mengenai alam sekitar sebelum memulakan operasi dan menggunakan perlu membuat persekitaran sekiranya terdapat bertanggungjawab terhadap sekitar, perlu membuat aduan dan kecemaran bunyi di atas dan diperlukan untuk memperbahagikan rundaan pegawai alam sekitar. Sekian, terima kasih. Sejahtera Madam, nama saya Zulka dari sini. So, kesimpulan ialah pemeliharaan dan pemeliharaan
alam sekitar adalah tanggungjawab bersama-sama. Maka kita mestilah sedar akan kepentingan memelihara alam sekitar yang masih ada pada hari ini. Agensi-agensi alam sekitar mestilah bekerjasama dengan rakyat Malaysia untuk membangunkan alam sekitar. Mereka haruslah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik dalam kalangan masyarakat seperti kempen kebersihan, perkhemahan alam sekitar, bagi bilia, seminar bengkel dan pameran alam sekitar. Hal ini demikian kerana aktiviti tersebut akan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penyertaan orang ramai bagi memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi, marilah kita bersama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar untuk memberikan manfaat kepada generasi yang akan datang. Terima kasih.